Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke bahagian kedua pemasaran hasil pertanian bagi peserta Bengkel Keusahawan dan Peternakan Udang Galah Anjuran Fakulti Industri Asas Tani. Um, Jika tuan-puan masih ingat, pada video yang lalu kita ada menyebut mengenai 5P pemasaran. Jadi untuk kali ini kita ulang lagi sekali apakah itu 5P dalam pemasaran yang merujuk kepada yang pertama adalah produk, kedua adalah price ataupun harga, ketiga adalah place ataupun tempat, keempat adalah promotion dan yang kelima adalah pelanggan. Okey, untuk P yang pertama, kita akan membincangkan mengenai pelanggan. Kerana bagi saya, P yang paling penting adalah pelanggan. Kenapa? Kerana pelanggan adalah orang yang akan membeli produk kita, adalah orang yang akan menggunakan produk kita. Jadi sekiranya kita ada satu produk yang kita rasakan sangat hebat, sangat bagus, sangat berguna, tetapi pelanggan melihat produk kita tu sebagai satu benda yang mereka tidak perlu, satu produk yang bagi mereka tidak menyelesaikan masalah, tidak menambah nilai kepada hidup mereka, jadi mereka tidak akan membeli. Jadi apabila pelanggan membuat keputusan untuk tidak membeli produk kita, tidak kisahlah sehebat mana kita rasakan produk kita, maka bisnes itu tidak akan bertahan lama. Okey. Jadi ada beberapa perkara untuk kita lihat dari segi pelanggan. Okey. So untuk seseorang pelanggan membuat pembelian, membuat keputusan untuk membeli sesuatu produk ataupun mengambil sesuatu perkhidmatan, dia ada beberapa lapisan, macam bawang, banyak lapis. Uh, di lapisan yang paling luar sekali yang menentukan ciri ataupun sikap seorang pelanggan yang adalah dia punya budaya dia. So budaya ni merujuk kepada kaum dia, apakah agama dia, dan ada juga di mana dia tinggal, tempat tinggal dia di mana. Sebagai contoh, orang Melayu dengan orang Cina, cara dia membeli berbeza. Kadang-kadang bila kita tengok orang Cina mungkin lebih suka beli banyak sayur, tapi orang Melayu kadang-kadang lebih suka banyak beli lauk, banyak beli daging, ikan dan sebagainya, dan kurang beli sayur, contoh. Dan kalau tempat tinggal pula, kadang-kadang bagi pelanggan yang berada di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, di Selangor, di Putrajaya, cara dia membuat keputusan untuk membeli satu produk berbeza dengan orang yang berada di Kelantan. Kerana orang di Kelantan, cara dia berfikir lain dengan cara orang di Selangor, kerana ada beberapa sebab, maksudnya lapisan-lapisan lain. Okay? So lapisan kedua adalah social. Okay? Social ni adalah satu faktor yang menentukan keputusan dia membuat pembelian. Sebagai contoh, rakan dia. Okay? Kadang-kadang rakan dia tengok rakan dia beli benda tu, dan dia pun akan terpengaruh untuk beli juga benda yang sama seperti mana rakan dia pakai. Ataupun jiran-jiran dia pergi cakap kat dia, semalam aku beli udang galah ni, sedap kat kedai ni, besar, murah. Okay? Dan ataupun ahli keluarga dia cakap, anak dia cakap, abah hari ni macam rasa nak cari udang galah. Kan? So itu adalah beberapa faktor sosial yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membuat pembelian. Idola, contohnya artis kan, sekarang ni orang tengok artis-artis popular makan udang galah, tengok masuk dalam drama, duk makan udang galah, dan bila dia tengok, dia akan terasa macam nak kena makan udang galah juga, lama tak makan udang galah. So lapisan ketiga adalah peribadi dia. Peribadi dia sebagai contoh, apa pekerjaan dia, berapa umur dia, taraf pendidikan dia, gaya hidup dia, taraf hidup dia, berapa gaji dia sebulan. Ini juga memainkan peranan yang mempengaruhi keputusan dia. Sebagai contoh, gaya hidup. Kalau gaya hidup dia adalah sejenis ataupun seseorang yang suka makan seafood, jadi bila kita cakap, kita ada udang galah, mungkin you nak try, so dia akan immediately dengan segera dia akan tertarik untuk beli, kerana memang cara gaya hidup dia suka makan seafood ataupun haiwan-haiwan air, ikan, udang, sotong dan sebagainya. Dan mungkin juga kalau gaya hidup dia, atau dia adalah seorang yang ada gout. Jadi orang gout ni, dia tak boleh makan banyak seafood kan, sebab dia akan mempengaruhi sakit tu, dia akan lagi sakit kalau dia makan seafood disebabkan oleh uric acid. Jadi dia tak boleh makan. Pekerjaan dia pula, umur dia, so semua ini secara peribadi dia mempengaruhi. Lapisan keempat adalah psikologi dia.
persepsi dia, pengalaman dia ataupun faktor-faktor yang mendorong dia untuk membuat pembelian. Sebagai contoh pengalaman dia, dulu dia pernah beli udang galah dekat kedai ni. Pernah beli banyak. Dulu dia memang suka udang galah, so dia beli banyak berkilo-kilo. Lepas tu dia beli rupa-rupanya tak segar, busuk. Jadi pengalaman dia tu dah membuatkan dia trauma. Dia kata, oh tak nak makan dah udang galah. Tak nak makan dah udang galah. So, mempengaruhi keputusan dia untuk membeli. Jadi, kita kena faham setiap benda ni. Budaya, sosial, peribadi, psikologi sebelum seseorang individu itu menjadi pelanggan daripada kita. Okay? Jadi, kita sebenarnya kena faham. Kena faham siapa yang kita nak jadikan sebagai pelanggan kita. Okay. Sebagai contoh kat sini saya tunjukkan contoh di sini keluarga. Okay. Keluarga yang besar di sini. Dalam satu rumah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang dalam satu rumah. Jadi sekiranya dia kata dia nak beli udang galah, adakah dia akan beli udang galah yang bagaimana? Adakah dalam kuantiti yang banyak? Adakah dalam kuantiti yang sedikit? Atau contohnya dia kata cukup 7 ekor je lah beli, so that seorang boleh rasa si seekor, kan? Bergantung kepada siapa yang mempengaruhi dalam keluarga ni, siapa yang mempengaruhi kuasa pembelian. Mungkin lelaki ini adalah orang yang bekerja. Okay, jadi dia adalah orang yang memberi wang kepada isteri. Jadi yang membeli ini, yang kuasa beli ini adalah isteri. Okay, jadi pelanggan kita sebenarnya yang kita perlu fokus adalah isteri ini. Okay, so kalau kita lihat balik kepada yang kategori-kategori ataupun lapisan-lapisan kulit bawang tadi ni, kita lihat kepada isteri itu, kan? Contohnya budaya, apakah kaum dia, agama dia tinggal di mana? Adakah dia tinggal di bandar? Adakah dia tinggal di kampung atau di mana? Kemudian dia bergaul dengan siapa? Dia ada Facebook ke, kan? Dia ada Instagram ke? So siapa jiran-jiran dia? Dan berapa ramai ahli keluarga dia? So ini contohnya macam yang ini, kan? Dia ada 7 orang yang perlu dia tanggung. Okay, so dia perlu sediakan makanan untuk 7 orang. Jadi ahli keluarga ini mempengaruhi keputusan dia. Okay? Dan peribadi dia juga. Kalau dia bekerja, bila dia bekerja, mungkin dia dapat gaji sendiri. Okay? So suami dia bagi dia duit, so dia pun bekerja sendiri, jadi dia ada duit lebih. Okay? So dia ada duit lebih, jadi dia boleh beli grade A dan banyak. Okay? Tapi sekiranya dia tidak bekerja, okay, dia tidak bekerja, dia hanya mengharapkan gaji duit daripada suami dia saja. Okay? Jadinya taraf hidup dia pun sederhana. Okay, tarif dia sederhana ataupun rendah. Jadi apabila dia fikir bahawa dia pergi ke kedai, dia nampak produk udang galah kita. Okay, so produk udang kita pula semua grade A, semua besar-besar, kan? Dan kita jual contohnya sekilo berapa puluh ringgit, kan, RM80 sebagai contoh. Dan dia kena fikir, oh aku nak beli udang galah ni dah lama tak makan. Dia suka, secara peribadinya dia suka. Tetapi dia kena fikir balik dia punya faktor-faktor sosial dia, ahli keluarga dia. Okay, ramai, jadi tak boleh. So mungkin di kawasan itu apabila ada ramai orang seperti wanita ini yang mungkin daripada keluarga berpendapatan rendah dan sederhana, dan dalam setiap keluarga dia perlu menjaga ramai ahli keluarga, jadi kita sebagai pembekal udang galah tidak boleh fokus kepada udang galah grade A. Kerana bila kita lihat pelanggan kita, dia sebenarnya tidak mampu untuk membeli grade A. Jadi kalau kita shop sendiri, kan, kita shop sendiri, kita rasa, oh aku dah tahu, dah pandai dah ternak udang galah ni, jadi confirm boleh grade A. Jadi aku nak jual semua grade A. Sebab apa? Sebab grade A boleh jual dengan harga yang mahal. Tetapi bila kita tengok di market yang kita jual, okay, dan rupa-rupanya rata-rata pembeli ataupun prospective buyer yang mungkin membeli produk kita adalah terdiri daripada wanita ini. Wanita ini berpendapatan daripada keluarga yang berpendapatan rendah atau sederhana. Dalam isi rumah dia ramai orang. Jadi dia takkan beli grade A kerana taraf hidup dia yang berbeza dengan target market kita. Okay? Melainkan sekiranya kita nak jual produk kita tu di kawasan, sebagai contoh di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, di Taman Tun Dr. Ismail ataupun di Bangsa, sebagai tempat antara tempat-tempat yang boleh dikatakan tempat di mana orang kaya tinggal ramai di Malaysia ni.
Jadi kalau kat situ mungkin tak ada masalah untuk kita letakkan udang galah kita yang bergrade A. Kan? Sebab mereka mampu. Tetapi kalau kita letakkan di jeli sebagai contoh, kita kena lihat kita kena lihat demografi produk demografi pembeli kita itu. Adakah dia mampu untuk membeli grade A ataupun dia sebenarnya lebih sukakan grade C. Jadi kita kena lihat pelanggan kita. Kita tidak boleh short sendiri, tak boleh lihat apa yang kita mahu, tetapi kita kena lihat apa yang pelanggan mahu. Okay, grade berapa yang dia mahu, peringkat umur yang macam mana yang dia mahu, berapa banyak kuantiti yang dia mampu beli dan berapakah julat harga yang dia mampu bayar. So semua jawapan-jawapan ini kita tidak boleh jawab bagi pihak pelanggan. Kita perlu tanya pelanggan apa yang dia nak, grade berapa dia nak, umur berapa dia nak, kuantiti banyak mana yang dia boleh beli setiap bulan, setiap hari, dan berapakah jumlah ataupun julat harga yang dia boleh beli 1 kilo. Semua ini kita perlu dijawab oleh pelanggan, bukannya diri kita. Okay. Jadi untuk pemasaran yang terbaik, benda pertama yang kita perlu tengok adalah P pertama, iaitu pelanggan. Kita tidak boleh short sendiri dan fikirkan bagi pihak pelanggan, katakan aku yakin mesti orang nak beli. Kita tidak tahu. Jadi kita kena betul-betul dapatkan data, maklumat pelanggan kita, siapa pelanggan kita. Soalan tu perlu dijawab terlebih dahulu. Ataupun kalau di dalam istilah pemasaran kita panggil sebagai persona. Persona ni merujuk kepada maklumat terperinci target market kita. Pelanggan yang kita sasarkan adakah pelanggan yang kita sasarkan itu adalah keluarga ini, keluarga Abu ini yang besar, tinggal di bandar tapi berkategori B40. Ataupun kita cuba untuk target individu ini, individu bujang, tinggal di bandar dan bergaji dalam taraf hidup M40. Jadi kuasa beli, keputusan membuat pembelian adalah berbeza dengan kumpulan ini. Okay, jadi kita kena tahulah macam mana, di mana kita nak jual pasaran kita, kepada siapa kita nak jual produk kita. Cara yang paling mudah sekali untuk kita tentukan adalah sudah tentu kita boleh tanya dengan pemborong, ataupun kita boleh bertanya kepada farma kerana mereka ada maklumat-maklumat ini. Kita boleh tanya terus kepada kedai, biasa orang beli, biasa kat sini pelanggan beli yang macam mana. Kita boleh dapatkan, kita pergi tengok rujuk kawasan yang kita nak jual tu, kita boleh tahu. Okay? Dan yang paling mudah sekali kalau kita jual kepada bisnes pembekal pemborong, okay? Jadi kita boleh tanya dia teruslah, maksudnya grade berapa yang dia nak. Lagi mudah kalau kita jual pada pemborong. Tetapi sekiranya kita mahu jual sendiri produk kita, jadi kita perlu siasat siapakah persona kita dengan jelas. Okay? So itu saja saya ringkas untuk P yang pertama, iaitu pelanggan. So video seterusnya kita akan membicarakan mengenai P yang kedua, iaitu produk. Terima kasih.